Alhamdulillah kembali dalam Salam Biz. Baiklah, dalam musim PKP, PKPD, PKPB ni mungkin kita tahu sejak bulan 3 dulu banyak pihak yang terjejas pendapatan dan sebagainya. Jadi banyaklah NGO yang tampil untuk memberikan bantuan dan inilah satu amalan, satu aktiviti yang cukup penting kepada kita. Jadi bersama dengan kita pada pagi ini adalah Encik Dr. Muhammad Saifullah Al-Hani Abdul Halim, pengerusi Malaysian Relief Agency Kedah. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Dengan daripada Kedah Ya betul, dari saya dari Kedah. Okey, dari Kedah. Baik Doktor. Macam mana keadaan kat sana? Kita tahu kat sana sekarang ni berlakunya PKPD kerana ada kluster tembok dan sebagainya. Jadi bagaimana bila Doktor ke sana, apa yang Doktor rasai di sana? Okey, baik. Terima kasih kepada Saudara Adi dan TV Al-Hijrah kerana menjemput saya lah ke sini. Saya nak menceritakan bahawa Kedah ni telah mengalami 4 PKPD. 4 PKPD. Yang pertama di Kubang Pasu, yang kedua adalah di Sungai Petani, yang ketiga di Kota Star, dan yang keempat yang sekarang ni yang terbaru adalah kluster tembok, juga di Pokok Sena dan Alor Star, di kawasan penjara. Jadi dalam realiti di lapangan yang saya lihat, amat menyedihkan dan meruntun jiwa sebenarnya. Sebab kalau saya boleh bawa, yang pertama saya lihat kemiskinan begitu serius dan melarat. Saya bagi pengalaman saya lah, bagaimana saya pergi membantu bawa bantuan makanan asas untuk satu keluarga ni dekat kampung, di sebuah perkampungan di Kuala Kedah. Saya pergi dari jauh kan, tengok pergi ke rumah tu macam pondok, tak macam rumah. Sebab apa? Kita tengok buatan rumah tu, dia punya kayu-kayu tu semua kayu-kayu yang hampir reput dan juga senggang. Entah sama boleh nampak dalam. Kan? Dan berbahaya juga bahaya sebenarnya. Dan apabila saya masuk ke dalam, jumpa dengan orang yang nak dibantu ni, seorang perempuan, suaminya bekerja sebagai nelayan. Dia menangis tak esak-esak. Saya terkejut. Kenapa puan menangis? Saya datang ni buat bantuan, patut gembira lah kan. Jadi saya tanya dia, dia kata saya telah berdoa selama 7 hari berturut-turut meminta orang datang bantu dia. Sebab kalau saya tengok kat dalam rumah tu, beras pun tinggal 1/4 saja. Memang dah nak habis dah. Dan dia kata kedatangan kami, tim MRA Kedah tu adalah satu penyelamat bagi mereka. Alhamdulillah, saya rasa sebab sangat, rasa nak menangis. Saya tahanlah. Dan yang kedua saya nampak adalah dari segi pekerja-pekerja diberhentikan kerja kerana masalah ekonomi kan. Yang kedua dan juga peniaga-peniaga yang tidak boleh berniaga. Sebabkan tak ada modal dan juga disebabkan kerugian yang besar masa berlakunya PKP dan PKPD. Jadi saya juga ada satu pengalaman membantu. Kali ini kecemasan lah. Dia call kali ini di Langkawi. Di satu perkampungan saya pergi. Saya pergi ke satu kampung di Langkawi ni. Saya lihat ceritanya yang tuan punya rumah ni seorang pemuda, ada anak dan juga seorang isteri. Dia bekerja sebagai seorang tukang masak di restoran Tom Yum yang telah diberhentikan selama lebih kurang 5 bulan. Tidak bekerja. Yes, PKP dan seterusnya ke PKPD lah. Dan dia tak bekerja. Jadi saya tengok anak dia pakai baju tak pakai seluar. Tak ada pampers, umur dalam 1 tahun lebih. Jadi saya tanya dia kenapa, kan? Dia kata saya tak ada duit langsung nak beli pampers, nak beli makanan, susu. Jadi alhamdulillah pada ketika itu kami bawa susu, bawa pampers kan, dan juga bawa makanan asas. Dia bila dia nampak saja kami, dia sujud syukur menghadap kiblat. Menangis. Saya masa tu sebab sangat, saya rasa macam saya sendiri pun rasa saya tahanlah, terpaksa tahanlah. Tapi maknanya itulah keadaan-keadaan yang memang saya rasa menyedihkan yang berlaku lah, di realiti yang berlaku di lapangan. Dan yang ketiga, bila berlakunya hal macam ni, maknanya kemiskinan, tak bekerja, jadi masalah ekonomi. Jadi yang akhirnya membawa kepada juga stres yang berlampau yang berlaku dalam keluarga. Keluarga pun jadi stres dan juga selain pada stres, tekanan, jadi menyebabkan keluarga tu jadi tak stabil, berlaku cerai-berai apa semualah. Ini memang ada berlaku waktu PKPD dan juga PKP lah selepas lah. Dan sebab kami bantu daripada PKP sehinggalah ke PKPD kan. Jadi inilah realiti yang saya nampak lah.
di Itu lapangan. maksudnya apa yang disaksikan sebenarnya lagi besar daripada apa yang kita tahu selama ni. Lebih ramai sebenarnya yang terjejas, benar-benar terjejas akibat daripada COVID-19 dan juga PKP. Okey, itu daripada pihak MRM. Mungkin daripada pihak penonton kita yang nak membantu kan, apa yang boleh mereka lakukan? Okey, baik. Bantuan yang sangat diperlukan ni di lapangan ni, yang pertama adalah bantuan makanan asas lah. Seperti kita tahu memang makanan asas seperti gula, beras kan, kicap, bihun apa semua ni lah. Yang kedua yang selalu orang lupa adalah hygiene kit ataupun pad kebersihan. Kadang-kadang orang selalu nak pergi makan kan. Itu tidak memadai lah sebenarnya. Bila kita pergi, dia orang berus gigi, ubat gigi, sabun, tuala, ini juga keperluan. Dan yang ketiga, untuk petugas kesihatan ni, yang paling utama adalah PPE atau personal protective equipment, seperti jumpsuit, head cover, shoe cover, mask, glove. Mask ni mask N95 lah. Ini keperluan petugas kesihatan yang amat diperlukan. Ya, itu antara yang diberikanlah. Jadi kepada penonton-penonton yang berminat nak memberi bantuan, apakah salurannya? Mungkin ada nombor yang boleh dihubungi atau account number? Ya, ada account number, yang account number MRA, Malaysia Relief Agency. Saya rasa ada tertera di skrin tersebut. Di kaca TV, dan kami nak menyerulah kepada, sebenarnya ini adalah tanggungjawab kita bersamalah untuk memberi bantuan. Dan saya menyeru orang luar di luar sana untuk sama-sama mengambil tanggungjawab ini, memberikan sumbangan kewangan kepada MRS Kedah, sebab kami nak meneruskan lagi usaha-usaha ini di lapangan, tapi memerlukan support dan bantuan. Sebab kami ni NGO, jadi memang memerlukan dana lah, dan kita masih buat lagi daripada KPD bermula, PKP bermula daripada bulan 3 sampailah sekarang ke PKPD, kami tak pernah berhenti. Lebih kurang 7 bulan dah ni. Dan sementara saya sedang bercakap ni pun, tim saya dekat Kedah ni tengah mengumpul barang-barang dan juga kewangan untuk meneruskan misi-misi di lapangan. Ya, sanggup walaupun ada berisiko-risiko yang tapi terpaksa dilakukan kerana ini tanggungjawab kita semua, insya-Allah. Jadi mungkin selepas ini mungkin ada apa-apa lagi aktiviti ataupun misi-misi yang akan dijalankan masa terdekat? Misi-misi yang terdekat ini adalah misi-misi bantuan untuk PPE, Protective Personal Equipment untuk petugas kesihatan yang bertugas di dalam penjara, dan juga kepada Jabatan Kesihatan Negeri lah yang kita rancang untuk bagi. Selain daripada itu adalah bantuan makanan yang diteruskan di kawasan pasca PKPD. Pasca PKPD ini. Sebab mereka sebenarnya bukan setakat PKPD saja yang ada masalah. Selepas PKPD pun dia orang ada, sebab dia nak mulakan tu, bantuan nak start, perlukan bantuan. Start balik. Setelah berapa lama tidak ada pendapatan kan. Jadi itulah antara yang perlu kita bantu. Kepada penonton semua, mungkin boleh kalau ingin berikan bantuan, kita ada dengar penderitaan. Perkara ini adalah amat serius sebenarnya. Kadang kita terlepas pandang. Jadi samalah kita sama kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Kedah khususnya, dan pada tempat lain yang juga mengalami PKPD dan terjejas COVID-19. Jadi boleh lihat di kaca TV anda ada talian juga nombor akaun yang boleh disalurkan sumbangan, insya-Allah. Mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor. Baik, saya menyeru kepada semua warga-warga di luar sana, netizen dan segalanya, selain daripada sumbangan kewangan, kami juga perlukan titipan doa anda semua supaya kami terus teguh dan kekal berada dalam landasan bantuan kemanusiaan ini, membantu seramai boleh orang yang terlibat dalam terjejas disebabkan oleh wabak COVID-19 ini. Kerana anda juga adalah orang yang penting sebenarnya untuk bersama-sama membantu kami. Jadi kami harap anda membuat perkara tersebut. InsyaAllah, itu sama-sama kita membantu, kita jaga kita. InsyaAllah, terima kasih kepada doktor atas perkongsian bersama Salam Bis pada pagi ini. InsyaAllah, semoga kita doakan semoga dipermudahkan segala misi selepas ni MRA. InsyaAllah, terima kasih doktor. Baiklah, Assalamualaikum, berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.